Abu Qilabah jawab, Abdullah. Dia tak jawab nama dia kata, ana Abdullah, hamba Allah. Wa anta? Kamu pula? Ana musafir. Oh, pun tak jawab juga. Aku musafir. Sebenarnya aku sesat. Aku dah harga lapar. Aku lihat ada kemah. Aku harap boleh tolong. Tapi aku melihat keadaan yang cukup ajaib ni. Wahai Abdullah, aku dengar kamu telah membaca zikir yang cukup heran dengan keadaan kamu ni. Kamu kata, kamu suruh Allah tambahkan nikmat untuk kamu bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang kamu sedang lalui, dan Allah melebihkan kamu di atas segala makhluk ciptaan dia. Yang aku nampak kekurangan ni. Apa nikmat yang aku minta Allah tambahkan ni? Maka Abu Qilabah kata, wahai musafir, dengar. Kamu ni tak nampakkah keadaan aku ni? Dikala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku lisan yang berzikir kepada Allah, dikala orang lain yang memiliki lisan tapi jauh daripada berzikir kepada Allah. Bukankah ini nikmat? Dan Allah memberikan kepadaku akal yang aku sentiasa memiliki taufik untuk bersyukur kepada Allah, dikala manusia memiliki akal tapi langsung tidak bersyukur kepada Allah. Bukankah ini nikmat? Allah. Tertunduk Abu Ibrahim dan kata Abu Qilabah, wahai musafir, aku sebenarnya duduk di sini dengan anak. Aku ada anak seorang yang kalau mana masuk waktu salat, dia akan wudukkan aku, dia akan letakkan aku menghadap kiblat, kemudian dia akan bagi tahu waktu masuk salat, dan kalau waktu makan dia akan suapkan makanan ke mulut aku. Tapi dah 3 hari anak tu tak balik. Wahai musafir, boleh tolong carikan anak? Abu Ibrahim kata, baiklah. Dia pun pusing keliling padang pasir cari anak pada lelaki ni, pada Abu Qilabah ni. Dan ternyata dia nampak ada satu kawasan, ada satu budak yang telah hancur, dirobek jasad dia oleh binatang buah. Kata Abu Ibrahim, anak dia dah ni, anak dia dah ni. La mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya yang menghimpunkan kita adalah Allah, yang bagi taufik untuk kita salat fardu maghrib berjemaah Allah. Sebab tu bila Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di hujung hayat Nabi, untuk Sayyidina Mu'adz menyempurnakan sebuah misi yang sangat penting. Akan diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Banyak soal jawab dengan Nabi. Dan Nabi telah pesan satu doa supaya Sayyidina Mu'adz bin Jabal amalkan doa ni. Dan hakikatnya doa ni untuk kita semua amal. Dan kita dah hafal dah. Cuma nak amal doa ni pun taufik juga daripada Allah. Sayyidina Mu'adz diajar oleh Nabi jangan pernah tinggal doa Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar mengingatimu. Sebab yang bagi taufik kita ingat pada Allah siapa? Allah. Wa syukrika, bagi taufik untuk bersyukur kepada Allah dalam apa saja yang kita buat. Hakikatnya syukur ni sebuah perkara yang sangat besar, dan syukur ni perintah Allah. Wa husni ibadatik, cantikkanlah ibadatku. Kalau ibadat yang Allah Ta'ala terima cuma yang paling cantik, bukan yang banyak. Tapi kita buat banyak-banyak supaya kita tak tahu hak banyak tu hak mana cantik. Nabi pesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kecil-kecilkan mana-mana amal, sebab kita tak tahu amalan mana hak besar di sisi Allah Ta'ala. Hatta kata Nabi, kamu senyum depan saudara kamu pun hak tu takut-takut besar di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Tuan-tuan, saya cuma nak bincang masa yang singkat ni berkenaan sebuah syair yang telah dibacakan oleh Maulana Omar Palampuri dalam satu ijtima' di Tonggi, Bangladesh, dikala kuliah subuh yang diduduki masa tu ratus ribu orang. Tuan-tuan, ratus ribu orang duduk di kuliah, di bayan subuh di ijtima' Tonggi. Jadi dalam keadaan kepenatan, ada mengantuk, jadi semua pekat tunduk, ramai tunduk kepala. Kuliah belum mula syahid dah. Ceramah tak start lagi, meninggal dah. Maulana Omar Palampuri tengok keadaan tu, maka dia telah mulakan dengan satu syair. Syair tu simple tapi makna yang Masya Allah cukup dalam. Qum qum ya habibi كم تنام إن الشمس والقمر لا ينام قم قم يا حبيبي كم تنام طلب الجنة لا ينام قم قم يا حبيبي كم تنام خائف النار لا ينام قم قم يا حبيبي كم تنام إن الملكة الموت لا ينام. Syair ni panjang, saya baca 4 rangkaian. Apa yang disebut dalam syair ni? Qum qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, mau banyak lagi engkau nak tidur. Inna syamsa wal qamaru la yanamu, sesungguhnya bulan dan matahari dan bulan langsung tak pernah tidur. Qum qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Talabul jannah la yanamu, orang yang nak syurga tak lena tidur. Qum qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Khaifun nari la yanamu, orang yang takut neraka pasti tak boleh tidur. Qum qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Innal malakatul maut la yanamu, ketahuilah malaikat maut pun tak pernah tidur. Tuan-tuan, apa yang Maulana Omar baca sebenarnya ialah untuk kita semua bangun dan sedar. Kerana apa? Dalam kehidupan ni benda yang paling penting sedar. Benda yang paling penting dalam hidup ni ialah sedar. Masalahnya ramai tak sedar dan nyenyak di dalam mimpi, yang mana ulama kita telah meletakkan sebuah satu tamsil yang cukup dahsyat berkenaan satu orang lelaki yang miskin, fakir, yang tak ada apa pun kehidupan dia. Dia duduk di tepi-tepi jalan di siang-siang hari, minta sedekah, orang bagi makan, tak ada makanan tak makan dia. Malam tak ada tidur, hampa kotak tidur tepi jalan dia. Dia ceritakan satu hari dia tidur,
Dia kalau nyenyak sunyi malam tu, dia pun letak kotak tidur nyenyak dia. Mimpi dia. Dia mimpi dia ada rumah. Dia mimpi dia ada kereta. Dia mimpi dia ada kenderaan. Dia mimpi dia ada keluarga. Dia mimpi dia ada isteri. Dia ada mimpi dia ada anak. Dia mimpi dengan segala keindahan, harta, kebendaan yang ada. Semua. Mimpi dia. Dan mimpi itu macam betul. Matahari pun naik esok. Orang pun lalu lalang. Dia tak bangkit lagi. Nyenyak lagi duk tidur. Duk layan mimpi dia lagi. Dan dia rasa mimpi itu macam betul. Orang pun kejut bangun. Bangun, bangun, bangun. Qum. Siapa bangun? Allah. Bila dia bangun rupanya dia masih fakir. Dia masih satu orang yang miskin. Hak yang anak, isteri, keluarga, kereta, rumah, kemewahan, semua mimpi je. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mati, kata Allah. The exact life. Kehidupan sebenar yang tak ada penghujung ialah lepas daripada pintu kematian ni. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kata Allah, semua amal yang dia buat akan Allah sempurnakan dekat akhirat nanti. Allah cerita belaka. Allah datangkan belaka. Yang dia ingat, yang dia lupa, yang dia tahu, yang dia tak tahu, yang dia sembunyi, yang dia zahir, semua Allah tunjuk. Dan Allah kata apa? فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ. Hari itu siapa saja yang Allah jauhkan daripada api neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, kemudian Allah masukkan dia dalam syurga, فَقَدْ فَازَ, jaya dah dia ni, jaya dah dia ni. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah dunia, kata Allah, melainkan kesenangan yang kamu rasa. Tipu. Siapa yang kata tipu? Yang cipta langit, yang cipta bumi, yang cipta saya, tuan-tuan, kita semua. Allah kata dunia ni tipu. Macam mana kita kata betul ni? Kita kata this is my real life. Inilah kehidupan saya. Tak, inilah ujian, kata saya. Ini bukan kehidupan ni, ujian. Kita baca setiap malam. Tidak Nabi tidur, melainkan Nabi akan sempurnakan 2 surah. Bukan sekadar habis, tapi muhasabah dengan 2 surah. Biasa dekat masjid kita baca surah Al-Mulk, balik syahid. Jarang orang sambung surah yang kedua. Surah apa? Sajdah. Nabi takkan pernah tidur, melainkan Nabi akan sempurnakan 2 surah ni. Yang pertama Al-Mulk, yang kedua Sajdah. Apa yang Allah cerita dalam surah Al-Mulk? Ayat yang kedua, Alladhi khalaqal maut, dia yang menciptakan mati, wal hayah, dan kehidupan, linabluwakum, untuk uji kalian semua, ayyukum, yang mana satu di kalangan kalian, ahsanu amala, yang paling cantik amal. Allah. Ujian rupanya semua ni. Biar kita sedar ni ujian, kita tak senang marah. Kita tak senang mengamuk. Kita tak senang menyalahkan orang. Bila kita sedar semua ni ujian, akhlak kita akan terdidik. Kehidupan kita akan terislah. Sebab kita sedar kehidupan dunia ni sementara. Tiba-tiba boleh mati. Tiba-tiba boleh mati. Bila-bila boleh mati. Mana-mana boleh mati. Sebab yang ada kat kita ni bukan kita punya. Tuan-tuan, di dalam hayatus sahabah, ada satu sahabat yang dicerita tentang kisah yang jarang-jarang kita dengar namanya. Sayyidina Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu ni antara sahabat yang panjang usia dia, dan antara sahabat yang hujung-hujung di kalangan sahabat yang ramai-ramai, dia antara yang terakhir yang wafat, yang meninggal dunia. Maknanya di zaman para tabi'in, antara saki-baki sahabat yang masih hidup dia, tapi dia tak duduk bersama masyarakat. Satu orang tabi'in
yang nama kunyah dia Abu Ibrahim rahimahumullah menceritakan, aku sesat dalam satu perjalanan melintasi Mesir. Sehingga satu padang pasir aku lapar sangat, aku mendahaga sangat, aku nampak satu kemah lama rosak. Aku harap boleh tolong. Mungkin orang dalam ni boleh tolong sesat. Dia pun turun kuda dia pun pergi bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada siapa jawab. Dia bagi salam, tak ada siapa jawab. Dia kata ke kemah tinggal ni. Dia masuk. Dia buka pintu kemah, alangkah terkejutnya bila dia nampak di dalam kemah tu ada satu orang lelaki yang berusia, buta mata dia, kudung tangan dia, kudung kaki dia. Walaupun sebahagian riwayat dia tak kata kudung, tapi dia kata lumpuh. Maksudnya kehilangan kaki dan tangan dia, buta mata dia. Tetapi mulut dia telah membacakan satu perkara, satu zikir yang Abu Ibrahim heran dan pelik. Kalau ikut zikir yang dia baca dengan keadaan suasana kehidupan dia dan ujian yang diberikan pada dia, macam tak teli. Dia baca apa? Dia baca ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 15, satu baris, dan dia sambung dengan satu doa yang diajar oleh Nabi daripada doa insurans. Apabila nampak orang kena musibah, baca doa ni. Saya sebenarnya bawa buku doa tu kat belakang, tapi saya tak bawa ke depan. Dalam buku doa tu saya letak dua-dua doa ni. Dia baca pada ayat yang pertama, pada baris pertama daripada surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sampai situ. Kalau ikut ayat ni ada sambungan dia. An'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq amal. Kita kalau ada anak yang mana kita pun tak tahu dah macam mana nak didik, rasa macam teruk sangat dah. Awak rempang sangat ni. Minta maaf tak, rempang masa KL apa dia tu? Orang Kedah kata rempang. Tak apalah tuan-tuan, saya pun tak kerti nak terjemah rempang ni. Tapi rempang lah. Ayah dia pun tak tahu dah macam mana nak buat. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq telah baca doa surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah telah menjadi asbab keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjaga sampai hari ini. Salah seorang dia yang tuan-tuan kita duk baca kitab Fadilat Amal tu, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi At-Taimi, ni daripada cicitnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ulama-ulama yang berada di Kandahar, hari yang ada di New Delhi, daripada keturunan Kandahlawi At-Taimi, ini semua daripada cicit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah jaga zuriat keturunan. Tuan-tuan, kita boleh amal doa ni. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Lepas tu Abu Qilabah disambung, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Okey, ini sebenarnya ayat bawah daripada hadis Nabi berkenaan dengan doa apabila melihat orang ditimpa musibah. Kita nampak aksiden, kita tengok orang kena kanser, orang kena sakit buah pinggang, orang kena diuji dengan masalah, kita pergi, kita nampak daripada jauh, tak perlu baca depan dia. Baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nabi janji siapa baca doa ni, dia takkan dikenakan ujian tu sampai dia mati. Ini doa ni tentang kita boleh amal. Kita balik pada Abu Qilabah. Abu Qilabah yang diuji dengan kudung tangan kaki, buta mata dia, rumah usang, duduk tengah padang pasir. Dia baca apa? Dia baca dua ayat tadi tetapi dia potong. Hak ni awal, hak ni akhir. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Rabbi awzi'ni, ya Allah, tambahkanlah ke atas aku, an ashkura ni'mataka allati, kenikmatan untuk aku terus bersyukur kepada Engkau. Allah. Tuan-tuan, mana tak heran Abu Ibrahim tengok ni, nikmat apa? Kaki kudung, tangan kudung, mata buta.
wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan wahai Allah, sesungguhnya engkau telah melebihkan aku daripada seluruh makhluk yang kau ciptakan. La haula wala quwwata illa billah. Hak yang dilihat oleh Abu Ibrahim ialah kekurangannya dekat lelaki ni. Dia tak nampak apa hak lebih pun, tetapi Abu Qilabah dia ulang kata, sesungguhnya wahai Allah, engkau telah melebihkan aku daripada seluruh ciptaan. Abu Ibrahim bagi salam, Assalamualaikum. Dia pun berhenti zikir. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia kata, Abu Ibrahim kata, kamu siapa ni? Abu Qilabah jawab, Abdullah. Dia tak jawab nama dia. Dia kata, ana Abdullah, hamba Allah. Wa anta? Kamu pula? Ana musafir. Oh, pun tak jawab juga. Aku musafir. Sebenarnya aku sesat. Aku dahaga lapar. Aku lihat ada kemah. Aku harap boleh tolong. Tapi aku melihat keadaan yang cukup ajaib ni. Wahai Abdullah, aku dengar kamu telah membaca zikir yang cukup heran dengan keadaan kamu ni. Kamu kata, kamu suruh Allah tambahkan nikmat untuk kamu bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang kamu sedang lalui, dan Allah melebihkan kamu di atas segala makhluk ciptaan dia. Yang aku nampak kekurangannya. Apa nikmat yang aku minta Allah tambahkan ni? Maka Abu Qilabah kata, wahai musafir, dengar. Kamu ni tak nampakkah keadaan aku ni? Dikala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku lisan yang berzikir kepada Allah, dikala orang lain yang memiliki lisan tapi jauh daripada berzikir kepada Allah. Bukankah ini nikmat? Dan Allah memberikan kepadaku akal yang aku sentiasa memiliki taufik untuk bersyukur kepada Allah, dikala manusia memiliki akal tapi langsung tidak bersyukur kepada Allah. Bukankah ini nikmat? Allah. Tertunduk Abu Ibrahim dan kata, Abu Qilabah, wahai musafir, aku sebenarnya duduk di sini dengan anak. Aku ada anak seorang yang kalau mana masuk waktu salat, dia akan wudukkan aku, dia akan letakkan aku menghadap kiblat, kemudian dia akan bagi tahu waktu masuk salat, dan kalau waktu makan dia akan suapkan makanan ke mulut aku. Tapi dah 3 hari anak tu tak balik. Wahai musafir, boleh tolong carikan anak? Abu Ibrahim kata, baiklah. Dia pun pusing keliling padang pasir cari anak pada lelaki ni, pada Abu Qilabah ni. Dan ternyata dia nampak ada satu kawasan, ada satu budak yang telah hancur, dirobek jasad dia oleh binatang buah. Kata Abu Ibrahim, anak dia dah ni. Macam mana nak cerita ni? Dengan jasad dia, dengan keadaan kecacatan dia, dengan keadaan usang rumah dia, dengan masalah-masalah dia ni, tambah lagi tu masalah ni. Macam mana nak cerita? Tuan-tuan, kita kan kadang-kadang doa, ya Allah, apalah teruknya ujian kau bagi ni, Allah tolonglah selesaikan, ya Allah, aku tak hati dah. Tengah-tengah doa satu sebiji ke mai. Kita doa-doa sebiji lagi mai, la ilaha illallah, kata, ya Allah, aku doa nak selesai keluarkan aku daripada ujian ni. Ujian mai talu-talu tak berhenti. Hak satu tak habis, mai hak satu lagi. Hak satu tak habis, mai hak satu lagi. Bukankah Allah firman dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 2, ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku, yang dia akan ditinggalkan? Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna, apabila dia mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dan dia takkan diuji. Tak. Siapa saja beriman, maka tunggulah ujian itu datang. Kenapa? Ada orang salah cakap, dia kata Allah uji saya sebab nak tengok iman saya tahap mana. Tak. Allah tak perlu uji siapa-siapa untuk tahu iman dia tahap mana. Allah kan Tuhan yang maha mengetahui. Tanpa perlu Allah hantar ujian pada siapa-siapa, Allah tahu di saat dan ketika ni seorang-seorang di kalangan kita, iman kita tahap mana. Semua di bawah pengetahuan Allah. Tak perlu Allah uji, Allah tahu iman kita tahap mana. Tapi malam, tak tahu siapa. Ni saya ni, tak tahu ni. Rasa okey ni. Rasa iman okey dah ni. Dapat buat umrah ni, kira paduan iman ni. Dan masuk tawaf kena tolak. Kita tak tolak orang, orang tolak kita. Kita tak marah orang, orang marah kita.
Kita tak sepak kaki orang, orang sepak kaki kita. Hai, kata, sagi. Dah tuan-tuan, iman kita tahap tu. Rasa nak marah, nak maki. Rasa, ish. Tuan-tuan, masa tu baru kita, ya Allah ni je kalau mati dengan iman macam ni, macam mana akhirat ni? Ada doa nak duduk dengan Nabi dalam syurga paling tinggi ni. Tuan-tuan, ujian datang supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita ni, level iman kamu setakat ni. Yang kamu doa minta tu, maknanya belum capai lagi. Lalu ujian dengan syukur dan sabar. Abu Qilabah, anak dia mati. Abu Ibrahim duk fikir macam mana nak balik cerita ni. Sampai dalam kemah, dia duduk dekat Abu Qilabah. Dia kata, wahai Abdullah, aku cuma nak tanya satu soalan. Di antara kamu dengan Nabi Ibrahim, minta maaf, di antara kamu dengan Nabi Daud, Nabi Ayub, antara kamu dengan Nabi Ayub, siapa lebih tinggi darjat? Abu Qilabah kata, pastinya Nabi Ayub. Di antara kamu dengan Nabi Ayub, siapa lebih hebat ujiannya? Kata Abu Qilabah, pastinya Nabi Ayub. Dikala Nabi Ayub diuji, anak-anak Nabi Ayub ramai. Dalam masa satu hari Allah Ta'ala ambil semua. Apa Nabi Ayub buat? Sabar, kata Abu Qilabah. Nabi Ayub diberikan harta, Allah datangkan banjir, hancur seluruh harta-harta yang diambil oleh Allah. Apa Nabi Ayub buat? Sabar, kata Abu Qilabah. Nabi Ayub diberikan kesihatan yang baik. Dalam masa satu hari Allah Ta'ala tarik kesihatan dia dengan penyakit yang Allah bagi pada dia. Apa Nabi Ayub buat? Sabar, kata Abu Qilabah. Maka antara kamu dengan Nabi Ayub, siapa lebih tinggi ujian dia, kedudukannya, wahai Abdullah? Kata Abu Qilabah, pasti Nabi Ayub. Kalau macam tu, aku cuma nak bagi tahu, wahai Abdullah, anak kamu aku dapati telah mati. Jasad dia telah dirobek oleh binatang buas. Tuan-tuan, apa perkataan yang keluar pada mulut Abu Qilabah? Bila dengar musibah, ada dua perkataan yang keluar. Yang pertama sekali, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, seperti mana ayat Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah. Yang mana orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian musibah, maka Allah kata, katakanlah, ucapkanlah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Nabi ajar satu doa. Bila diuji, bila kena ujian, bila datangkan musibah, ulang 3 kali ayat ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang 3 kali. Sambung sikit. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas ujian, musibah yang menimpa aku, gantikanlah dengan lebih baik. Ini Nabi ajar. Dan doa ni diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummu Salamah. Ummu Salamah, kematian suami dia, Syahid Abu Salamah, setelah selesai perang Uhud. Ummu Salamah telah baca doa ni. Dan ketika mana Ummu Salamah baca doa ni, dia duk fikir dalam kepala dia, tak ada orang, tak ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tuan-tuan, kalau baca riwayat kisah Ummu Salamah, Abu Salamah, tuan-tuan, kita pun tak berani nak buat macam Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Siapa di kalangan tuan-tuan pernah jumpa isteri seperti mana Ummu Salamah jumpa suami dia? Ummu Salamah jumpa suami, kata, abang, kita buat perjanjian boleh lepas ni? Kata Abu Salamah, apakah perjanjian tu, wahai isteriku? Ummu Salamah kata, lepas ni, kalaulah abang mati dulu, saya takkan kahwin lain. Kalaulah saya mati dulu, abang takkan kahwin lain. Tuan-tuan, berani? InsyaAllah dah. Tak ada mati, kahwin dah. Tuan-tuan, Ummu Salamah macam tu sayang kat Abu Salamah. Macam tu Ummu Salamah sayang kat Abu Salamah, berkata, wahai Abu Salamah, kalau aku mati jangan kahwin lain, kalau kamu mati aku takkan kahwin lain. Tuan-tuan, tengok macam mana orang yang sedar. Abu Salamah kata, wahai Ummu Salamah, kalau takdir aku mati dulu, kahwinlah dengan lelaki yang lebih baik daripada aku. Tuan-tuan, Ummu Salamah dalam kepala dia, tak ada orang dah lagi baik pada Abu Salamah ni. Abu Salamah ni ialah saudara susuan Nabi SAW. Kita duk nyanyi setiap kali masuk tahun baru. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa dia hijrah satu Muharram? Bukan Nabi. Nabi hijrah pada
27 Safar. Nabi keluar rumah 27 Safar. Yang keluar awal Muharram ni siapa dia? Abu Salamah. Abu Salamah keluar awal Muharram. Keluar dengan keluarga dia, Ummu Salamah dengan anak kecil Salamah, terpisah di border. Akhirnya dua-dua isteri dengan anak tak boleh hijrah, dia hijrah seorang-seorang. Abu Salamah melalui kehidupan yang mujahadah dalam agama ni untuk sampaikan Islam kepada kita semua, untuk iman sampai kepada kita semua. Mereka telah terpisah anak, isteri, semata-mata untuk iman disempurnakan ke atas umat ni. Abu Salamah kata, wahai isteriku, kalau kau mati lu kahwinlah. Ummu Salamah bila syahid Abu Salamah lepas perang Uhud, dia baca doa ni. Tuan-tuan lepas ni baca. Hilang handphone, baca doa ni. Aksiden, baca doa ni. Hilang motor, baca doa ni. Apa je ujian berlaku, baca doa ni. Janji Nabi, Allah akan ganti yang lebih baik. Tadi doa apa tadi? Mula-mula tadi doa, kalau tengok orang kena musibah, kita takkan kena musibah tu. Ayat ni, kalau kita kena musibah, Allah ganti yang lebih baik. Tuan-tuan, maka Nabi SAW tak lama lepas tu masuk Madinah. Siapa masuk Madinah? Rasulullah. Ummu Salamah akhirnya jadi isterinya Rasulullah SAW. Adakah siapa lagi lelaki yang lebih baik daripada Nabi SAW? Tak ada. Pastinya Rasulullah itu lebih baik daripada Abu Salamah. Dan Nabi SAW telah janji. Sebab tu kan kita baca doa apabila ditimpa musibah yang diajar oleh Nabi SAW. Abu Qilabah radhiyallahu anhu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Qilabah kata, aku bersyukur kepada Allah kerana anak ni meninggal dunia sebelum sempat dia membesar dan sibuk dengan kemaksiatan. Tuan-tuan melihat ujian daripada sudut yang diredai oleh Allah Ta'ala, inilah hamba. Dia sedar hak dia pegang tu pun Allah punya, hak ada dengan dia tu pun Allah punya. Bila-bila ya Allah boleh ambil daripada dia. Malangnya hak tak sedar. Hak duk pegang ni, ini aku punya, this is mine. Sebab tu susah nak bagi. Ini duit aku, sebab tu susah nak sedekah. Ini barang aku, sebab tu susah nak infak. La tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kata Allah, kalian takkan sampai pada satu kebaikan yang paling tinggi sehingga kalian bagi apa yang paling kalian sayang. Paling sayang lagi. Nak masuk Ramadan ni, masak lebih sikit. Kita suka makan, bagi hak sayang kat jiran. Bukan tunggu return. Biasa bagi kowe, terpawai. Bagi bubuh ayam masak, ayam golek madu, beli kat pasar. Beli 4 ekor. Nak makan 4 orang. Ramadan kan. Kalau tengok sekok, sekok seorang makan Ramadan kan. Semua benda kalau boleh masa tu nak makan. Tengah lapar ni pergi dekat bazar Ramadan kan. Masa tu kalau tuan tengok Allah Akbar, dan selipar Jepun celup tepung pun jadi kalau orang jual. Masa sebab lapar macam pasal. Tuan-tuan, bagi yang kita sayang, bagi yang kita suka, bagi hak tu. Jangan tunggu pulang, jangan tunggu return, jangan tunggu reply. Tiba-tiba dia reply, dia bagi balik, terpawai, kosong. Taish, aku bagi penuh kot, kosong reply. Nasib baik dia bagi. Ikhlas ni bukan senang. Ikhlas ni benda susah. Orang yang sedar dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna amal yang akan buat dengan ikhlas. Ikhlas macam mana? Ikhlas ni, na kuch pucha, na kuch manga, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया. Ini ikhlas. Apa dia? Yang pertama sekali, na kuch pucha. Orang ikhlas tak tanya banyak. Bani Israel banyak tanya. Lembu kala apa? Lembu macam mana? Semua Nabi Musa cerita, lah kali lembu pun tak cari. Na kuch mangga. Orang yang ikhlas dia tak minta balas. Hak yang dia bagi, let's bygone be bygone. Yang dah bagi, alhamdulillah, khalas. Yang orang ikhlas. Tune dil se dia jo dia. Orang ikhlas bukan sebahagian hati dia, seluruh hati dia buat untuk Allah. Seluruh hati untuk Tuhan dia, bukan untuk suami dia sikit. Memanglah untuk Allah.
tapi untuk sukakan abang juga. Hak tu kecewa dalam hidup ni, kecewa sebab nak sukakan orang. Tuan-tuan, orang ni bukan senang nak puas hati. Hati ni bukan senang nak dipuaskan. Kalau dipuaskan satu perkara, dia akan berubah kepada satu perkara yang lain. Jangan buat untuk orang kecewa kita. Nak ku cebola, jangan ungkit dah lepas buat. Jangan ungkit dah lepas buat. Nak ku cetola, jangan banding-banding, jangan compare, jangan judge. Muskura ke dia, jo dia. Apa yang datang, kita kena faham. Allah yang bagi, senyum. Nabi boleh senyum lagi dalam ujian. Kenapa? Nabi faham. Hak mai ujian ni daripada siapa? Allah. Saya azan. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Kita selesaikan kisah Sayyidina Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah, orang yang ikhlas ialah orang yang sedar. Bila dia sedar dia ni Allah punya, maka setiap perjalanan dia, perkataan dia, langkah kaki dia hanyalah semata-mata untuk meredakan dan menyempurnakan kehendak dan keinginan Tuhannya. Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dia mengucapkan perkataan syukur, dia angkat tangan dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan dia rebah dan dia meninggal. 3 hari dia tak makan. Abu Ibrahim yang tengok dia rebah dan tengok dah meninggal, Abu Ibrahim dah risau dah, macam mana nak buat ni. Sebab asal dia singgah nak minta tolong, asal dia singgah nak minta bantuan, dia sesak ni, lapar, dahaga. Sekarang ni dia nak kena uruskan jenazah pula, yang dia tak kenal pula siapa orang ni. Akhirnya dia telah keluarkan, letak jasad Abu Qilabah dekat luar kemah. Dengan harapan orang datang, siapa-siapa yang lalu boleh bantu. Ternyata doa dimakbulkan oleh Allah. Tak lama datang 4 orang berkuda. Abu Qilabah tengok daripada jauh dan dia tahan 4 orang tadi dengan pakaian seperti mana pakaian ahli istana. Maknanya bukan orang biasa ni. Dan dia mereka telah turun, mereka tanya ni, apa yang berlaku ni? Siapa ni? Abu Ibrahim pun perkenalkan diri dia, cerita apa yang jadi. Dan Abu Ibrahim kata, sebenarnya aku pun tak kenal siapa ni. Cuma dia telah meninggal dunia dan aku harap kalian boleh datang bersama aku tolong uruskan jenazah dia. Maka mereka minta izin, kalau nak buka wajah dia ni boleh, nak tengok, nak singkap tengok. Maka diizinkan Abu Ibrahim, maka dia buka. Ternyata bila mereka buka je, 4 orang tadi buka je, tengok muka bergoncang, menangis 4. Abu Ibrahim kata, kenapa? Mereka kata, kamu tak kenal lelaki ni? Bukankah ini di kalangan sahabat Nabi SAW yang begitu baik dengan Anas ibn al-Malik? Inilah Sayyidina Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana khalifah telah menawarkan kepada beliau jawatan di istana bersama kemewahan kehidupan dunia yang akan ditanggung oleh kerajaan. Dia telah menolak apa yang ditawarkan oleh istana dan dia telah hilang. Dan hari ini kami diperintahkan sampai hari ini cari, tak jumpa-jumpa. Dan kami tak sangka dia ada di tengah-tengah padang pasir ni. Dan hari ini bila kami jumpa dengan dia, dia telah meninggal dunia. Mereka telah cium dahi dia, sempurnakan jenazah dia, dan mereka telah tinggalkan tempat. Tuan-tuan, Abu Ibrahim pun ikut. Dan Abu Ibrahim pun selesai dapat keluar daripada tempat. Dan kata Abu Ibrahim, malam tu aku tidur, aku telah didatangkan oleh Allah satu mimpi. Aku bermimpi malam tu, aku melihat Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu dalam mimpi aku. Dan semua yang aku lihat pada Abu Qilabah langsung tak sama macam aku lihat atas dunia. Wajah yang begitu bercahaya, tangan dan kaki telah sempurna. Kudung ni dunia, kudung dunia je, kat akhirat Allah bagi balik. Mata yang buta kat dunia, buta kat akhirat Allah bagi celik. Kecuali ada golongan yang Allah bagi buta. Allah cerita dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada 'an dhikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kata Allah,
فإن له معيشة ضنكا. Maka untuk dia, kata Allah, kehidupan dunia susah. Tak habis kat situ, sambung susah dia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah akan himpunkan mereka ni di akhirat nanti buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, mereka tanya Allah pada hari itu, kenapa himpunkan kami hari ini buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah dulu atas dunia kami celik dapat tengok? Allah jawab apa? Allah balas balik. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu bila datang peringatan kami, ayat-ayat kami, kebesaran-kebesaran kami, engkau lupakan semua itu. Kadzalikal yawma tunsa. Maka hari ini, kata Allah, giliran kau pula kami lupakan. Tuan-tuan, sifat Allah lupa. Tapi kerana kita buat-buat tak tahu, perintah Allah letak tepi, dunia jadi keutamaan, akhirnya ke akhirat telah dilupakan oleh Allah. Tuan-tuan, Abu Qilabah kata Abu Ibrahim, aku lihat dalam syurga berbeza keadaannya, indah rupa dia. Mata dah boleh celik, tangan, kaki semua ada dah. Semua berbeza, malaikat satu je sama. Apa dia? Mulut dia. Mulut masih berzikir kepada Allah. Mulut ni masih berzikir kepada Allah. Cuma zikir tu berbeza, bukan lagi zikir hak sama, bukan lagi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, bukan. Apa dia zikir? Surah Ar-Ra'd ayat 24. Kata Abu Ibrahim, aku mendengar ulang-ulang mulut dia mengucapkan ayat ni. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah. Ini salam daripada Allah kepada keutamaan ahli syurga, orang yang bersabar dulu atas segala ujian atas dunia, tak komplain, tak salahkan orang, tak maki hamun orang, tak mencarut, jaga emosi dia, kawal perasaan dia. Di akhirat nanti Allah katakan dia, salamun alaikum, sejahtera kat atas kalian semua. Bima sabartum, dengan apa yang telah kalian sabarkan dulu atas dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka hari ini kekal nikmat untuk kalian sampai bila-bila. Tuan-tuan, tu kampung kita bukan sejangkang. Sejangkang ni tempat dewan ujian kita. Ni dewan ujian ni. Ahsanu amal. Siapa yang dalam dewan ujian ni nak cemerlang dengan amalan yang terbaik untuk dibawa balik dan dibentangkan di depan Allah Ta'ala, ni masa dia. Anytime, bila-bila masa kita akan balik, bila-bila masa Allah akan ambil nyawa kita. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa. Wal usr, demi masa. Innal insana lafi khusr, seluruh manusia semua rugi belaka. Illa alladhina amanu, melainkan yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Bukan Allah tahu, dan wa tawassaw bil haqq, dan dia berpesan-pesan kepada kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan dia berpesan-pesan dengan sabar. Empat benda ni, kalau salah satu tertinggal, kita masih rugi. Dalam empat benda ni, salah satu tertinggal, kita masih rugi. Beriman, beramal saleh, ajak orang pada kebaikan, ajak orang pada kesabaran, dan kita sendiri sabar. Tuan-tuan, innallaha ma'as sabirin. Allah dengan orang sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kebaikan kepada kita, dan Allah sedarkan kita bersama dengan segala kebaikan, kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi, supaya kita semua sentiasa berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima majlis kita pada malam ni. Saya minta maaf atas segala kesilapan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak baik daripada Allah, tapi kerana
Kelemahan saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, amin tuan-tuan dan puan sekalian. Pada malam ni Allah Ta'ala terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, tolonglah pandang kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, para sahabat pun telah berjuang, darah-darah mereka mengalir, telah menjadi asbab. Hari benih keimanan telah tumbuh dalam hati-hati kami semua. Wahai Allah, tangan yang kami angkat ini berlumuran dengan dosa. Kalau kau zahirkan dosa-dosa kami pasti hitam timur dan barat dengan dosa ni. Wahai Allah, wahai Allah, tapi kami tahu kami sedang ketuk betul rahmat Tuhan yang Maha Pengampun. Tolong ampunkan dosa kami. Wahai Allah, tolonglah terima taubat kami. Wahai Allah, wahai Allah, jangan kau tolak kami. Wahai Allah, kerana dosa dan kelemahan kami. Wahai Allah, kami tahu wahai Allah, segala perkara di bawah pemantauan pengetahuan kau. Wahai Allah, tak satu detik pun kami mampu lari dan tinggal dengan kau. Wahai Allah, wahai Allah, tolonglah pandang kami dengan pandangan kebaikan. Wahai Allah, seperti mana kau telah pandang Nabi dan para sahabat dulu. Kami tak sempurna. Wahai Allah, kami ialah hamba yang paling teruk. Wahai Allah, yang sedang berusaha untuk baiki kehidupan kami untuk makin dekat dan baik di sisi kau. Wahai Allah, wahai Allah, kami malu dengan kau. Wahai Allah, kau ciptakan kami di kalangan umat yang paling bongsu. Ya Allah, kami umat yang yatim. Ya Allah, Nabi kami telah tinggalkan kami 1400 tahun yang lalu bersama dengan segala sunnah, segala Al-Quran, para ulama yang ada dengan kami. Satukan hati ulama-ulama kami. Ya Allah, satukan hati kami semua orang Islam. Ya Allah, satukan hati seluruh orang Islam dalam dunia ni. Ya Allah, kau satukan hati seluruh orang Islam dalam dunia ni. Ya Allah, ya Allah, kau menangkanlah segala mujahidin yang bergerak di seluruh dunia. Ya Allah, khusus di bumi Palestin. Ya Allah, segala susah payah saudara-saudara kami yang kau uji di sana. Ya Allah, yang kami pun tak tahu kalau kau uji kami yang perkara sama kami mampu tak melalui perkara itu. Ya Allah, kau menangkanlah mereka, kau menangkanlah orang Islam dalam dunia ni. Ya Allah, pasti kemenangan untuk kami. Cuma ya Allah, kau letakkanlah kami di atas kebaikan kemenangan yang sama. Ya Allah, ya Allah, kami tak pandai. Ya Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi untuk kebaikan kami dan umat ni dan hidayat untuk kami minta. Ya Allah, apa yang Nabi SAW minta jauh daripada kami dan umat ni itu kami minta jauh. Ya Allah, wabak, penyakit, bala bencana, pergaduhan, permusuhan, wow, segala-gala keburukan kau angkat dan jauhkan daripada kami. Ya Allah, ya Allah, di kalangan kami yang sakit kau sembuhkanlah, ada diuji masalah rezeki kau lapangkanlah, ada diuji masalah hutang kau langsaikanlah, ada diuji masalah rumah tangga kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله tuan-tuan saya nak ikhlas sikit tuan-tuan, dua perkara. Yang pertama, Bismillah.